A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azimi amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi kita diberikan nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan lagi kepada kita nikmat nyawa dan nafas sehingga kita dapat gunakan nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan ini sebagai suatu jalan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berada di awal-awal bulan Hijrah, sempena sambutan Ma'al Hijrah ini. InsyaAllah sama-sama kita akan bermuzakarah, kita akan sama-sama berbincang berkenaan dengan hikmah daripada hijrah ini dan juga cabaran-cabaran di sebalik hijrah baginda Nabi SAW, dan juga cabaran untuk kita berhijrah, khususnya kita berada di fasa dunia menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni ada yang bersama dengan kita daripada Google Meet dan juga daripada Facebook. Alhamdulillah, insya-Allah kita bersama-sama pada malam ini untuk kita merungkaikan berkenaan dengan hijrah yang setiap tahun saban tahun kita telah dengar daripada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, berkenaan dengan apa perkara yang perlu kita hijrahkan setiap tahun sempena kita menyambut tahun baru ini. Jadi insya-Allah untuk memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita buka majlis dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kefahaman, kekuatan dan juga istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal amal. Terima kasih kepada pengurusan Surau Al-Husain di Bukit Kerayung kerana menganjurkan program yang baik ini. Mudah-mudahan kita semua diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hijrah. Jadi dalam Al-Quran ini perkataan yang bermaksud hijrah ini ataupun kalimah-kalimah yang membawa maksud hijrah, berpindah, tinggal dan sebagainya, itu disebut di dalam Quran lebih kurang 28 kali. Lebih kurang 28 kali. Ada dalam bentuk perbuatan yang telah berlaku, maknanya fi'il madhi yang disebut dalam bentuk perintah, dalam bahasa Arab dipanggil fi'il amar. Dan mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Muddathir, surah Muddathir, Al-Muddathir itu pada ayat yang kelima, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan perkara yang perlu kita jauhi, iaitu warrujza fahjur. Warrujza fahjur, bermaksud jauhilah daripada kejahatan, fahjur, maka hendaklah kamu hijrah ataupun kamu jauhi. Dan di dalam surah Al-Muzammil, ni sebelah dia, Al-Muzammil, Al-Muddathir, pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga berkenaan dengan kalimah hijrah itu sendiri. Dalam firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir ala ma yaqulun. Hendaklah kamu bersabar ke atas perkataan yang telah dikatakan oleh mereka, wahjurhum hajran jamila. Dan jauhilah dirimu daripada mereka dengan cara yang baik. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran ni kalau kita sebut tadi ada lebih kurang 28 kali ataupun 28 tempat
yang mana menunjukkan kepada hijrah itu sendiri. Pertama, maksud hijrah itu dari segi bahasa adalah perpindahan. Dari segi bahasa adalah perpindahan. Dari segi istilah pula adalah kita berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Bahkan dalam kehidupan kita ini, sejak daripada alam roh lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita duduk di alam hijrah. Maknanya kehidupan kita ni semua hijrah daripada alam roh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan roh supaya masuk ke dalam jasad. Kita pindah daripada alam roh masuk ke alam janin. Ini hijrah namanya. Maknanya kehidupan yang Allah Taala susun ini dengan penuh SOP lah kita panggil, dengan penuh susunan. Semua ini merupakan sunnatullah. Jadi hijrah ataupun perubahan demi perubahan itu merupakan satu sunnah, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada alam roh ke alam janin. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada alam janin masuk ke alam dunia. Daripada alam dunia kita berpindah ke alam asal kita, iaitu ke tanah, iaitu ke alam barzakh, dan seterusnya kita berhijrah ke alam akhirat. Inilah perjalanan kehidupan kita, siapa pun. Sebab tu di atas dunia ni kita tidak boleh mendabik dada, siapa pun kita. Ada pangkat besar ke, ada duit banyak ke, ada tanah luas ke, ada gelaran yang besar ke, semua perjalanan hijrahnya adalah sama, dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan hijrah itu, la hijrata ba'dal fathi. Tiada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi yang kita katakan hijrah itu adalah dari segi jihad. Maknanya jiwa kita nak jihad fi sabilillah. Kita nak tinggalkan sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Itu ada dalam agama kita. Wan niyah, dan juga niat kita. Sebab itu niat-niat yang baik setiap hari kita tajdid, perbaharui niat, itu merupakan suatu hijrah. Merupakan suatu hijrah. Wa idza stunfirtum fanfiru, kata Nabi SAW, apabila kamu diperintahkan untuk keluar berjihad, maka adalah kamu keluar berjihad. Inilah yang kita katakan tadi adalah maksud daripada hijrah itu sendiri. Yang kita faham, hijrah ni berpindahan satu tempat ke satu tempat. Jadi kalau kita selidik semula kehidupan kita ni daripada alam alam janin, keluar sebagai bayi, kemudian Allah hijrahkan umur kita semakin hari semakin bertambah, maka perpindahan demi perpindahan itu, itu juga disebut sebagai hijrah. Daripada kita dulu seorang yang jahil, kita mengaji sampai kita jadi orang alim, itu juga dipanggil satu hijrah. Daripada dulu kita tidak kenal kepada Allah, sekarang kita mengaji agama, kita kenal kepada Allah, maka itu juga merupakan hijrah. Jadi maksud hijrah ni adalah satu perkara yang sangat luas, dan malam ini kita nak kupas ataupun kita nak kongsikan tentang cabaran-cabaran. Dalam kita nak hijrah kepada Allah ni, ada saja cabaran-cabaran yang telah Allah Ta'ala tetapkan dan Allah Ta'ala uji kita. Sahabat-sahabat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kembali kepada sirah Nabi SAW. Jadi kita nak ambil hijrah yang paling mulia, hijrah yang paling afdal, mestilah kita merujuk kepada insan yang paling mulia dan afdal. Kita melihat kepada kehidupan baginda Nabi SAW, yang mana kehidupan Nabi SAW sejak daripada Nabi dilahirkan, Nabi merupakan orang yang paling banyak diuji oleh Allah. Sebab itu bila kita kata kita hari ini kita tengok masalah kita, mungkin kita menghadapi sakit, kita hadapi kesusahan, kematian, tetapi itu hanyalah secebis daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'in, dan pasti kami akan menguji kamu bisyai'in. Kalau kita mengaji bahasa Arab, ba tu dia panggil ba tabaid, ba yang bermaksud sebahagian, sikit saja. Bisyai'in, syai' itu sesuatu, minal khauf, daripada ketakutan yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala uji kita hari ini takut dengan wabak contoh, sedikit saja,
kita tidak menghadapi seperti mana dihadapi oleh para nabi dan rasul. Wal ju', sedikit daripada kelaparan, ya. Wa naqsim minal amwal, sedikit harta kita mungkin berkurangan, mungkin sebab kita kena separuh gaji kan, PKP ni kerja daripada rumah, mungkin kedai tutup, tak dapat berniaga, sedikit sebenarnya, ya. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, dan juga kematian, ya. Wathamarat, dan juga hasil mahsul daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin di kala ini kita tertahan, seolah-olah kita rasa rezeki ni macam sikit. Tetapi kata ulama, ya, kalau kita baca dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah mengatakan apa dia? Ainul ata, sebenar-benar pemberian itu adalah al-man'u, iaitu tertegahnya mendapat nikmat itu. Jadi bila kita tertegah mendapat kenikmatan dunia ini, secara automatik pemikiran ataupun jiwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama kata, jiwa yang kembali kepada Allah itulah merupakan sebesar-besar nikmat. Merupakan sebesar-besar nikmat. Ya, kadang-kadang contoh kita tengoklah pada hari ini, mungkin kita rasa duit itu diperlukan, ya. Tetapi ada kalanya Allah Taala uji. Mungkin duit kita kurang, ataupun hari itu kita berniaga tak ada pendapatan. Maka sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi sesuatu, nak bagi tahu kepada kita bahawa walaupun kau tak dapat dunia, tetapi aku bagi engkau satu anugerah, satu rezeki yang bila engkau rasa susah, jiwa engkau akan kembali kepada aku, yakni kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah hijrah sebenarnya, hijrah jiwa kita, ya, yang mana kalau kita dapat hijrahkan lebih awal hati dan jiwa kita ini, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala masalah dunia akan menjadi mudah. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita lihat dalam kehidupan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Jadi hijrah baginda SAW ini yang selalu kita baca, Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi sebelum daripada itu telah berlaku beberapa peristiwa yang besar, khususnya yang berlaku di kalangan para sahabat yang hidup, ya, sezaman dengan Nabi SAW. Para sahabat diuji. Para sahabat ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan berbagai ujian, dengan berbagai tekanan. Sehingga ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bilakah kita nak hijrah? Maka, ya, baginda SAW bagi tahu, ya, aku belum menerima wahyu daripada Allah Taala. Nampak tak betapa patuhnya baginda Nabi SAW atas perintah Allah, ya. Nabi kata belum lagi hijrah, maka sahabat pun kata tak apa, kita tak hijrah. Sehinggalah tekanan demi tekanan berlaku, ya. Dan juga baginda SAW telah mengumpulkan beberapa orang sahabat, ya, iaitu lebih kurang dalam 12 orang kalau tak silap saya. Yang mana inilah hijrah yang pertama berlaku di kalangan para sahabat. Mereka berhijrah menuju ke mana? Menuju ke Habsyah. Habsyah ni kalau kita tengok dalam peta dunia, kita akan tengok dia berada di bawah negara Mesir kalau tak silap, ya. Maka Nabi SAW mengutus lebih kurang 12 orang sahabat dihijrahkan ke sana, ya, dengan beberapa faktor. Maka di kalangan para sahabat itu ada di kalangan mereka yang bangsawan, ada di kalangan mereka rakyat yang marhen, ya. Maka kelompok pertama inilah yang menerajui, maknanya hijrah awal di zaman Nabi SAW. Dan para sahabat ketika itu berada di Habsyah selama lebih kurang 3 bulan. Kenapa Nabi SAW menghantar para sahabat ketika itu, ya, ke Habsyah? Ada lebih kurang 2 faktor kata ulama, ya. Pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana di Habsyah ini orang bebas beragama. Maknanya Islam boleh mengamalkan agama dia, agama Nasrani boleh mengamalkan agama Nasrani, yang nak sembah berhala boleh sembah berhala. Itu yang pertama. Jadi Nabi SAW nak mengurangkan tekanan, maka Nabi hantar hijrah. Nabi hantar hijrah para sahabat pergi ke Habsyah kali pertama lebih kurang 12 orang, dan mereka duduk di sana selama lebih kurang 3 bulan. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya,
Yang kedua, kerana Nabi SAW mengetahui bahawa raja di Habsyah, iaitu Raja Najasyi, iaitu seorang yang adil, seorang yang adil, ya. Maka raja adil ni, kita maklumlah, pemerintah yang adil ni akan memelihara rakyat dia, termasuklah orang luar sekali, akan kita panggil mendapat keprihatinan daripada kepimpinan tersebut. Jadi sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT, ini peristiwa yang pertama berlaku dalam Islam. Hijrah 12 orang sahabat, itulah dipanggil sebagai hijrah pertama, iaitu daripada Habsyah. Kemudian, ya, bila mana 12 tadi pulang, ya, maka ketika itulah berlaku pemboikotan. Itulah bahasanya kan, boikot lah. Berlaku, kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, boikot besar-besaran kaum musyrikin Mekah kepada keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Inilah yang memberikan tekanan yang cukup hebat kepada Nabi SAW, ya, dan juga para sahabat, yang terpaksa mereka ini hidup dalam keadaan yang sangat susah. Dikatakan para ulama sirah, ketika Nabi SAW dan ahli keluarganya bersama dengan para sahabat diuji dengan tahun boikot ini, ya, maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in hanya memakan, ya, daun-daun kering, memakan ranting-ranting, ya, memakan biji-biji kurma yang berbaki, ya. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ketika itu boikot, ya, para sahabat, orang-orang Islam, boikot keturunan Nabi SAW, Bani Hashim, Bani Muttalib, kerana mereka tak suka dengan Islam. Jadi tekanan yang begitu kuat ini, ya, dalam waktu itu ada sahabat-sahabat yang diseksa, ya. Dalam waktu tersebut juga ada dibuat bai'ah ataupun perjanjian oleh orang musyrik dengan baginda Nabi SAW, ya. Maknanya perjanjian itu berat sebelah, seolah-olah yang akan menang adalah orang musyrik, ya, musyrikin ketika itu, dan digantung piagam itu ataupun perjanjian itu di Kaabah. Antaranya, ya, kita tengok macam mana Nabi SAW dan juga para sahabat diboikot waktu itu. Peristiwa ni berlaku setelah mana hijrah pertama tadi, hijrah ke Habsyah kali pertama. Antaranya iaitu tidak boleh mengahwinkan anak-anak perempuan. Maknanya betapa bencinya musuh-musuh Islam ketika itu, tak bagi anak-anak perempuan mereka ni berkahwin dengan maknanya dengan orang Islam lah, ya. Maknanya dakwah secara perkahwinan tu agak payah waktu itu. Dan yang kedua, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh jual beli, ubat pun tak ada. Kalau orang Islam jual barang, kamu jangan beli. Kalau orang Islam nak beli, kamu jangan jual. Inilah yang berlaku, ya, yang mana menjadi satu tekanan yang cukup besar kepada para sahabat yang ketika itu mempertahankan Islam di Mekah. Akhirnya dengan izin Nabi SAW, Nabi mengutuskan, ya, maknanya hijrah kali kedua. Ini yang lebih ramai, iaitu hijrah ke Habsyah kali kedua, ya, iaitu bilangan mereka mencapai 102 orang. Mencapai 102 orang. 83 orang lelaki dan 19 orang perempuan. Kita tengok Nabi SAW, adakah Nabi hijrah ketika itu? Jawapannya tidak. Nabi berada di Mekah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, mempertahankan kedudukan orang Islam ketika itu. Dan kata para ulama sirah bahawa Nabi SAW, ya, mengutuskan para sahabat tadi pada hijrah kedua menuju ke Habsyah, iaitu tanpa pengetahuan orang-orang musyrik. Yang ini satu strategi yang cukup hebat, yang mana kita kena faham, ya, baginda Nabi SAW ni mempunyai sifat fatanah, mempunyai sifat bijaksana. Dalam Nabi nak menguruskan masyarakat ketika itu yang agak tertekan pun, maka Nabi merancang strategi yang cukup baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah antara rentetan berlaku peristiwa sebelum hijratul Rasul, hijrah yang besar, yang seperti mana kita maklum, sambutan ma'al hijrah hari ini kita sambut itu adalah pada hijrah yang ketiga baginda dan juga para sahabat, yang berlaku
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lebih kurang pada tahun 9 atau 10 Hijrah. Yang ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang berlaku pada tahun kelima kenabian kalau tak silap, kelima kenabian. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita lihat baginda Nabi SAW ni merancang strategi yang cukup hebat. Baik, apa yang kita nak ambil daripada peristiwa hijrah ini? Ni kita nak cerita dulu hijrah hijrah para sahabat dan juga hijrah Nabi SAW ke Habsyah. Hijrah para sahabat ke Habsyah. Yang antaranya Nabi SAW nak mengukuhkan hubungan diplomasi dengan Raja Najasyi dan juga perdagangan. Menunjukkan di sini strategi dakwah Nabi SAW tidak hanya sekadar berkata-kata, tidak sekadar menunjukkan perbuatan, bahkan Nabi menghantar para sahabat ketika itu sebagai dakwah dari sudut apa? Dari sudut ekonomi, perdagangan. Namanya nak bagi umat Islam boleh berdagang di sana, boleh berjual beli, dan akhirnya dengan ekonomi yang umat Islam ada, mengukuhkan para sahabat, mengukuhkan lagi kehidupan para sahabat. Baik. Jadi perancangan demi perancangan disusun oleh baginda SAW sehinggalah sampai kepada peristiwa Hijratul Rasul, hijrah Nabi yang besar. Yang mana kalau kita lihat setiap daripada langkah hijrah Nabi SAW ni disusun lebih awal. Preparation, persediaan Nabi SAW nak hijrah ke Madinah itu, kalau kita tengok memakan masa 6 bulan sebelum. Nabi SAW juga tak hijrah beramai-ramai. Nabi hijrah bersama dengan sahabat baiknya. Menunjukkan bahawa dalam kita nak berhijrah menuju pada sesuatu yang lebih baik, maka kita kena cari kawan yang baik. Kena cari kawan yang bagus. Kenapa? Kerana kawan tu yang akan bantu kita. Kita nak hijrah kepada Allah pun begitu. Maka kita kena cari sahabat yang kenal Allah. Kita kena cari sahabat yang membawa kita kepada Allah. Jadi baginda Nabi SAW, kita tengok daripada hijrah para sahabat yang pertama, hijrah para sahabat yang kedua, perancangan tu, ataupun hari ni kita panggil bahasa modennya sebagai strategi, ataupun kita panggil lagi model lah, bahasa hari ni kan, bahasa klinik dia panggil bahasa SOP lah. Ikut SOP. Jadi Nabi SAW tidak hijrahkan para sahabat seluruhnya, tak ada. Tetapi ada beberapa perancangan-perancangan, supaya dengan perancangan itu menyebabkan apa? Menyebabkan Islam itu berjaya. Kita tengok pada hari inilah. Hari-hari kes, kalau kita tengok kes COVID ni kita mahu sebut lah, hari-hari makin naik. Maknanya kerajaan bukan tak bagi SOP, bagi. Tapi kita lah, kita sendiri yang gagal nak ikut dan sebagainya, yang mungkin menjadi penyumbang kepada apa? Kepada pertambahan kes. Sebab SOP itu adalah suatu strategi. Suatu strategi seperti mana yang dibuat oleh baginda Nabi SAW dalam hijrah. Jadi sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dah sediakan untanya. Untanya yang nak kata unta yang cukup hebat lah, panggil unta Qaswa. Unta ini yang akan ditunggangi oleh Nabi SAW dalam hijrah nanti. Dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar ni dah bela unta ni lebih kurang 6 bulan, bagi makan, bagi dia gemuk, bagi dia kuat. Ni perancangan. Sehinggalah satu malam didatangi baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh baginda Nabi SAW, yang memerintahkan ketika itu untuk berhijrah. Ni perkara ni sebagai suatu yang sangat besar, untuk kita lihat bahawa baginda Nabi SAW benar-benar menunggu akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Sebab tu hijrah ni kalau kita kaji secara mendalam, banyak perkara-perkara yang kita kalau ikut, maka kita akan berjaya dalam hidup. Masya-Allah. Baik. Kemudian rentetan, kalau kita tengok daripada Nabi datang kepada rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, datang pula pada malam, hijrahnya pada malam hari. Hijrah ni senyap-senyap. Sebab tu bila kita nak hijrah ni, kita nak jadi baik, kita tak perlu bagi tahu orang pun, tak perlu buat press conference ke, tak perlu bagi pengumuman hari ni saya nak berubah lah jadi baik, tak perlu. Jadi kita perlukan kawan yang baik saja. Kita perlukan kawan yang baik, yang dipanggil sebagai sahabat.
yang membimbing kita dunia dan akhirat. Baik. Kemudian bermulalah perjalanan baginda Nabi SAW. Bermula perjalanan hijrah Nabi SAW dengan penuh strategi. Saya nak sebutkan sedikit strategi Nabi SAW ni supaya kita tengok dalam kehidupan kita di alam di zaman pandemik ni dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan. Baik. Jadi Nabi SAW mula hijrah. Nabi SAW merancang, maksudnya susunan perjalanan Nabi itu lebih kurang 15 hari. Maknanya 2 minggu 1 hari. Nabi hijrah ni bukan masa yang singkat. Lebih kurang 2 minggu sehari. Tu lamanya Nabi SAW hijrah supaya hijrah ni berjaya. Untuk Nabi sampai ke Madinah dengan jayanya. Jadi Nabi mula keluar hijrah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, maknanya sebelum daripada 12 Rabiul Awal. Maknanya mula bulan Safar, Nabi mula hijrah bulan Safar, hujung bulan Safar tu Nabi keluar. Nabi keluar pada hari Jumaat. Nabi memulakan perjalanan, hari yang baik. Malam tu kemudian Nabi bersembunyi di Gua Thur. Nabi bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Itulah yang kita dengar kisah bagaimana Suraqah bin Malik sebelum dia Islam, dia mengejar baginda Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi tidak takut sedikit pun. Kenapa? Yang ni yang paling hebat sekali. Baginda Nabi SAW ketika hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Nabi SAW ketika mana hijrah, Nabi mengulang-ulang Al-Quran di atas pelana unta. Hanya Nabi naik unta ni giling-giling dengan Sayyidina Abu Bakar. Agak-agak dah penat dah, tukar Sayyidina Abu Bakar. Agak-agak dah penat, tukar balik Nabi SAW. Sehingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tidak menoleh pun ke belakang. Maknanya Nabi begitu yakin hijrah ni adalah satu hijrah yang sangat besar, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika itu diketahui bahawa pemuda-pemuda Quraisy telah diupah untuk membunuh Nabi SAW. Lebih kurang 10 pemuda-pemuda Quraisy telah diupah, ditawarkan dengan ganjaran yang besar untuk mencari dan membunuh baginda Nabi SAW. Tetapi Nabi, Masya Allah, tekun. Nabi baca Quran, Nabi ulang-ulang Quran, Nabi ulang wahyu yang telah didapati oleh Nabi dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kita kalau nak hijrah jangan takutlah, kerana Allah Ta'ala ada. Ketika kita berniat untuk berubah menjadi baik, maka kita kena teruskan dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini sifat Nabi SAW, yang mana ketika itu Nabi tahu ada orang yang kejar daripada belakang, tapi Nabi tidak takut. Hari ni bila kita nak hijrah, kita takut. Takut apa? Takut kawan kata. Takut kawan kata ni, Ustaz, saya baru nak hijrah ni, nak berjinak-jinak dengan surau ni, nanti ada orang kata saya ni ustaz pula. Jangan fikir orang kata. Lihat sikap Nabi SAW. Nabi cukup yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah kalau kita tengok Suraqah mengejar Nabi SAW. Mengejar, dikejarnya sekali sampai kepada Nabi SAW, lalu terbenam kudanya. Kita baca dalam sirah kan, terbenam kudanya dalam jerelus pasir. Kemudian dia naik lagi. Jadi Suraqah bin Malik ni seorang pemuda yang cukup hebat. Dia kejar lagi Nabi SAW. Nabi tak menoleh pun kepada dia. Sayyidina Abu Bakar ni tengok, ya Allah, ini bahaya ni Nabi SAW ni. Tapi Nabi tak tengok. Sehinggalah Suraqah benar-benar sampai di hadapan Nabi SAW. Suraqah sampai depan Nabi SAW. Lalu Suraqah memegang baju Nabi. Dari riwayat dikatakan memegang baju Nabi SAW dan menghunuskan pedang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, tengah-tengah musafir, orang hunus pedang kat kita. Rasanya kita kalau tak lari pun habis kita kena lah. Tapi nak ceritakan macam mana Nabi SAW, dengan tenangnya, apa Nabi SAW bagi tahu kepada Suraqah, wahai Suraqah, pergi balik lah, pergi balik Mekah. Jadi Suraqah pun pelik tengok, Masya Allah, tenang Nabi SAW ni, walaupun diugut dengan pedang, ketika itu Nabi tenang. Sehingga dalam riwayat, Suraqah mengatakan, sekarang ini hanya aku dengan engkau. Maknanya siapa yang berani, siapa yang berani menentang, maknanya siapa yang berani
membatalkan rancangan ini, kan? Siapa yang berani ketika ini untuk berhadapan dengan aku? Ketika itu Suraqah memang dikenali sebagai pahlawan ataupun pemuda Quraisy yang cukup gagah. Ya, sekali dia bentak Nabi SAW, Nabi mengatakan Allah. Ya, Nabi tak cakap banyak, Nabi kata Allah. Allah lah, Allah yang akan menegah kamu. Ya, may yamna'uka minni. Itu yang ditanya oleh Suraqah bin Malik. Siapa yang akan menegah engkau daripada aku? Ya, maka dengan tenang Nabi SAW mengatakan Allah. Bila Nabi SAW mengatakan Allah, pedang Suraqah ni jatuh terus. Jatuh. Jadi Suraqah pun pelik, Masya Allah. Ya, ada nama yang dia tak pernah dengar. Bila Nabi SAW sebut, maka terus jatuh pedang Suraqah. Dia ambil lagi pedang tadi, may yamna'uka minni, siapa yang menghalang kau daripada aku? Maka Nabi SAW mengatakan Allah, maka jatuh lagi sekali pedang itu. Ya, sehingga Nabi SAW beritahu, wahai Suraqah, maukah aku janjikan kepada engkau, nanti engkau akan mendapat apa? Mahkota dan juga pakaian persalinan Raja Kisra ataupun Raja Parsi. Maka bingung Suraqah bin Malik. Ya, apalah yang Nabi SAW cakap ni, sedangkan waktu tu dia belum Islam lagi. Dan berlaku kemenangan Islam ketika itu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an yang mengalahkan Parsi. Baru ketika itu Suraqah sedar, maknanya baru ketika itu Suraqah mendapat habuan ataupun janji yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat, ya, tuan-tuan muslimin rahmati Allah, ini kegigihan Nabi SAW dalam hijrah. Ya, antara lain kalau kita tengok ketika Nabi memulakan perjalanan, ya, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan anaknya, kalau tak silap namanya Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, untuk membawa gerombolan kambing, yang mana mengikuti Nabi SAW. Bila Nabi SAW lalu untanya, maka kambing-kambing tadi akan lalu di belakang, untuk menghapuskan jejak-jejak perjalanan Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi sampai di Gua Thur, di arah Sayyidina Abu Bakar telah memerintahkan anaknya Sayyidatina Asma yang ketika itu mengandung dekat 7 ke 9 bulan, untuk setiap hari dalam 3 hari itu mengantar susu sebagai makan. Inilah peristiwa yang selalu kita dengar daripada kecil, ya. Nabi masuk ke dalam lubang gua, kemudian ada kala yang menyengat ataupun ada ular yang menyengat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di situlah peristiwa kasih sayangnya Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, pernah Nabi masuk dalam gua, Nabi pun tertidur Nabi. Dan keadaan Sayyidina Abu Bakar berjaga-jaga, tak boleh tidur ni. Tangan dia pula letak dekat lubang-lubang yang ada dalam gua yang sempit itu, semata-mata untuk melindungi Nabi SAW. Ya, tidak semena-mena mengalir air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke pipi Nabi SAW. Ya, lalu Rasulullah pun bangun bertanya, kenapa wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Rupanya Sayyidina Abu Bakar telah digigit oleh kala. Kita tak tercapailah ujian sehebat itu yang berlaku kepada Nabi SAW. Baik, pendekkan cerita, ya, perjalanan akhirnya Nabi SAW sampailah ke sempadan Madinah. Maka Nabi pun duduk di rumah Bani Amru bin Auf. Bani Amru bin Auf duduk sehari. Kemudian Nabi sampai di Quba. Di sinilah Nabi mendirikan Masjid Quba, masjid yang pertama dalam Islam. Nabi duduk di rumah Kulthum bin Hadam, seorang sahabat Nabi SAW. Dan rumahnya masih ada hari ini kalau kita pergi Madinah. Dan ada telaga ataupun tempat Nabi berwuduk di situ. Dan yang akhir Nabi sampai pada hari ke-15, iaitu pada hari Jumaat. Maka Nabi SAW pun sampailah di Madinah Al-Munawwarah, maknanya yang betul-betul tempat yang Nabi tuju. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah, itu kita sebut tadilah perjalanan Nabi SAW secara ringkas. Apa yang kita nak hijrahkan, ya, strategi Nabi yang begitu teliti, ya, satu persatu Nabi dah susun. Ya, Nabi boleh je sekali hijrah 2-3 hari sampai Madinah, tapi Nabi lalu jalan lain. Menunjukkan dalam kehidupan kita ni, ya, bila kita nak hijrah, kita kena ada SOP ataupun kita kena ada strategi. Dalam nak ibadah, kita kena ada strategi. Ya, sebagai contohlah ni awal tahun baru, apa azam kita? Saya azam insya-Allah setiap hari saya nak baca 2 helai Al-Quran. Saya nak selawat sehari 100 kali. Kena tulis perancangan ni.
Bukan kata Nabi tulis zaman dulu, wallahu alam lah. Cuma kita nak bagi tahu Nabi ada perancangan. Bila benda dunia kita boleh rancang dengan baik, kenapa perkara akhirat kita tidak boleh rancang dengan baik? Inilah kelemahan kita pada hari ini. Bila kita nak jadi orang baik, kita tidak rancang. Yang kedua, cari kawan yang baik. Jadi cabaran akan terus datang. Cabaran seperti nafsu, dunia. Kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin, apa yang diberitahu oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, ada 4 uqubah, ada 4 cabaran, 4 halangan. Yang pertama adalah nafsu kita. Ketika kita nak berubah ni, nafsu kita jadi ujian. Nafsu kita rasa tak payahlah mengaji, malas. Ilmu ni kita kena utamakan. Sebab tidak ada jalan lain untuk kita jadi lebih baik melainkan dengan kita belajar dan kita mengamalkan apa yang kita belajar. Ramai orang nak jadi baik tapi tak nak belajar. Ni payah. Jadi yang paling utama pada waktu ini adalah dengan kita mendalami fardu ain sekurang-kurangnya, untuk kita lepaskan diri kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari kawan yang baik. Cari kawan yang baik. Zaman-zaman fitnah ni, maka sahabat yang baik itu sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita lihat dalam kitab Minhajul Abidin juga, selain daripada nafsu kita, ilmu, yang kedua adalah cabaran makhluk. Maknanya kawan-kawan sekeliling kita, keluarga kita yang kadang-kadang kita nak hijrah jadi lebih baik ni, jadi satu cabaran juga. Baru kita nak berubah sikit dah kena perli pula dah, contoh. Dah kena kata, Jadi hijrah jangan kita dengar cakap orang. Kita nak berubah jadi baik ni, kita nak berubah, jiwa kita menjadi jiwa yang soleh ini, maka tak perlu kepada kata-kata orang. Kita berusaha, kita sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah, maka insya-Allah. Sebagai ulama mengatakan, sekiranya kita jujur pada diri kita, maka Allah akan hantar orang yang jujur pada kita. Allah hantar orang yang jujur, orang yang membimbing kita dan sebagainya. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Perkara yang dianggap sebagai cabaran juga dalam hijrah ini adalah dunia. Pertama tadi nafsu kita, yang kedua makhluk, orang sekitar kita, kemudian dunia kita, termasuk mihnah, pekerjaan kita. Itu terkadang menjadi ujian. Jadi bukan suruh kita tinggalkan kerja, kita ibadah saja, tidak. Seimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan orang yang berjaya dalam hijrah dia adalah orang yang menyeimbangkan dunia dan akhirat. Adil, maksudnya bersifat wasatiyah, pertengahan. Akidahnya pun akidah yang wasatiyah, akidah yang sederhana, akidah yang kita panggil kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia mampu menguruskan dunia dan akhiratnya dengan baik. Dan yang ketiga dan yang keempat, uqubah ataupun cabaran bagi orang yang hijrah ni adalah syaitan, hasutan syaitan. Diri kita kan, bila kita nak berhijrah, kita tengok bagaimana Nabi SAW. Kita tengok bila Nabi sampai Madinah, Nabi bina masjid. Kenapa Nabi tak bina benda-benda lain? Nak mengatakan bahawa rumah Allah itu adalah satu tempat hijrah. Maknanya kalau kita mampu pergi rumah Allah, itu satu perhijrahan yang baik, sebagai satu tempat rahmat, sebagai satu pusat untuk kita menumpukan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pusat untuk kita menimba ilmu. Hari ni tak lagi masjid, insya-Allah tak lama lagi masjid akan buka. Pergilah tuan-tuan, kita ambil ilmu daripada tempat yang berkat. Kemudian Nabi SAW datang Madinah. Apa Nabi buat? Nabi takhirkan, Nabi persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Jadi begitu juga ketika mana kita nak menjadi lebih baik, kita kena gabung, kita kena bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan juga Nabi SAW di Madinah, Nabi tidak hidup dengan orang Islam sahaja, tapi Nabi hidup sama orang Yahudi, ada orang Nasrani di Madinah ketika itu. Dan Nabi membuat piagam, piagam perjanjian. Jadi begitu juga kita bila nak hijrah, nak jadi lebih baik, kita kena ada janji dengan diri kita lah. Kalau ikut dalam ilmu tasawuf, kita nak jadi lebih baik ni, kita kena ada satu sifat muaqabah.
maknanya kita beri iqab ataupun balasan pada diri kita bila mana kita tak mampu melakukan satu-satu amal soleh itu. Seperti contoh, hari ni saya tak mampu baca selai Quran, Ustaz. Saya mampu baca satu ayat saja. Jadi saya denda diri saya, ini saya kena infak RM10 sebagai contoh. Jadi perkara ini dipanggil sebagai takdib, sebagai tadrib, sebagai satu latihan, sebagai satu tarbiyah pada diri kita. Adanya muaqabah, ya. Adanya sifat saling nak kita dengan nafsu kita sendiri, supaya kita tekan nafsu kita ini menjadi lebih baik. Sebab paling kurang kita dapat didik jadi nafsu yang mutmainnah. Okeylah sangat. Itu belum cerita lagi apa peringkat dan tingkatan nafsu sehingga menjadi nafsu yang kamilah, yang sempurna. Mutmainnah pun cukuplah, masya-Allah, ya. Kerana Allah Taala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Allah, ya, dengan penuh keredaan. Dan kita bila dah hijrah, ya, insya-Allah kita masuk di kalangan mardiyah, golongan-golongan mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang orang tanya, Ustaz, apa tanda-tanda Allah redha kepada kita? Bila kita hijrah ni, jiwa kita ni banyak apa? Akan banyak mengadu kesalahan kita pada Allah. Jiwa kita akan banyak apa? Akan banyak mengingat kesalahan. Kita tak akan pandanglah kesalahan orang lain. Kita akan lihat diri kita sendiri. Bahkan kita merasakan hari ni apa yang berlaku di atas dunia ni oleh kerana apa? Oleh kerana kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apakah tanda Allah Ta'ala ridha kepada kita? Kata para ulama, ya, para salafus salih, tanda Allah ridha kepada kita adalah, ya, dengan kita ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ridha dengan Allah, ya, kita ridha Allah bagi kita kehidupan begini, kita ridha Allah, ya, bagi kita kesusahan begini, kita ridha dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi sekarang ni, maka, ya, Allahumma salli ala Muhammad, sebenarnya Allah ridha kepada kita. Dan antara amalan, ya, untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, ya, antaranya dengan kita membaca setiap pagi dan petang, raditu billahi rabba, ya Allah, aku redha Engkau sebagai Tuhanku, ya, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, ya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Baiklah tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita nak kupaskan berkenaan dengan hikmah peristiwa hijrah Nabi SAW dan cabaran-cabaran kita dalam kita nak berhijrah kepada Allah. Kita nak hijrah jadikan diri kita lebih baik, ya. Maka kita belajarlah insya-Allah, dengan kita buat SOP sendiri, kita buat perancangan, ya. Dengan perancangan-perancangan itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan kita menjadi insan, menjadi hamba yang soleh, yang bertakwa. Seterusnya, ya, menjadikan kehidupan, ya, yang Allah Ta'ala beri ini, kita rida dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mudah-mudahan Allah rida kehidupan kita, ya, di dunia dan di akhirat, dan mempermudahkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar itu untuk malam ini, insya-Allah, ya. Terima kasih kepada Surau Al-Husain menganjurkan program sepenuh Ma'al Hijrah ini. Mudah-mudahan barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan semua, yang mudah-mudahan, ya, Allah Ta'ala pelihara kita daripada wabak, pelihara kita daripada, ya, segala bala bencana. Sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham min sa'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah, kurang lemah hina kekurangan diri saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama insya-Allah.